وعلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin muslimat, alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah untuk kita mengkaji, membaca dan menelusuri sirah perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita pada pagi ini sampai pada muka surat yang ke-352, tajuk baru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jadi akhlak ni dalam bahasa, dari segi bahasa kita tengok bahasa lah, Dari segi bahasa Arab, akhlak ni dia plural, plural daripada perkataan khuluq. Khuluq, kha, la, kha, lam dan juga qaf, khuluqun. Jadi khuluqun singular, akhlak jamak, ataupun plural. Dan yang menariknya bahasa Arab ni, dia bukan sekadar masculine dan feminine plural, dia ada broken plural. Jadi broken plural ni dia ada dia punya pattern lah, tapi pattern dia tu dia irregular, maknanya dia ada banyak bentuk. Kalau masculine plural, tambah nun di hujung, waw nun atau ya nun. Tapi kalau masculine, kalau feminine plural ada alif ta di hujung. Muslimatun, muslimatun, ada alif dan ta di hujung. Biasanya tu pattern untuk feminine plural lah. Kalau masculine plural ada waw nun, muslim, muslimuna, mu'minuna, waw nun. Kadang-kadang ya nun, bergantung pada dia punya kita panggil, kedudukan dia, position dia dalam sesuatu sentence structure lah. Tapi kalau broken plural ni dia very irregular, tapi ada bentuk dia lah, kita tidak detailkan di sini sebab kelas kita bukan kelas bahasa Arab, cuma ustaz buat secara touch and go saja, kita sebut secara on the surface, tapi paling kurang kita tahu akhlak tu adalah broken plural. Maknanya Rasulullah memiliki akhlak yang pelbagai, dan akhlak Nabi itu akhlak mahmudah, ataupun mukramah, maknanya yang mulia, yang tinggi, malah dalam Quran Allah sebut kita panggil Nabi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik. Dan kes yang disebutnya dalam hadis yang sahih, ketika ada orang datang bertemu dengan Aisyah, orang tanya pada Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulillah, macam mana akhlak Nabi ini masa dia hidup dulu. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, Nabi ini akhlaknya akhlak Quran. Kalau kamu baca Quran, macam mana akhlak mulia yang Quran sebut, akhlak yang dimiliki oleh orang beriman, oleh orang bertakwa macam mana. Itu kalau kamu baca, kamu tengok, kamu faham, itulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi dipanggil sebagai the walking Al-Quran. Pasal Nabi berinteraksi, Nabi bermuamalah dengan alam, bukan dengan manusia saja, dengan makhluk semua, para malaikat, dan juga golongan jin dan sebagainya, dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia. Okey, mari kita tengok, Allah mengurniakan kesempurnaan dunia dan akhirat kepada Nabi kita. Sebab tu Nabi dipanggil insanun kamil. Nabi ni kita panggil the perfect person, ataupun kita kata Mr. Perfect. Nabi Mr. Perfect. Maknanya Nabi ni tuan-tuan, kalau kita tengok wajahnya, kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah riwayat Imam At-Tirmizi, pada malam bulan purnama, bulan penuh, full moon, ada orang tengok muka Nabi banding dengan bulan. Tengok muka Nabi banding dengan bulan. Dia kata Nabi jauh lebih indah daripada bulan purnama. Bulan purnama tu indah dah. Nabi jauh lebih indah lagi. Jadi nak bagi tahu Nabi ni dari segi fizikalnya pun sempurna. Tidak ada cacat celah pada wajah Nabi, pada alisnya, pada janggut baginda. Cara berjalan Nabi, cara bercakap, cara Nabi baca Quran. Pandangan Nabi, kita kata eye contact Nabi, facial expression Nabi. Maknanya tak ada loophole, tuan-tuan, tidak ada kelemahan. Sebab Nabi sempurna, insan kamil. Nabi ni sebaik-baik manusia. Bukan sekadar khairul bashar, Nabi khairul anam. Khairul anam maknanya makhluk terbaik.
ya kalau kita banding dengan para malaikat ya dan makhluk lain, Nabi paling baiklah. Kedudukan paling tinggi seperti mana malam Mi'raj ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi bertemu dengan Jibril. Ya, Jibril suruh Nabi naik lagi ke atas bertemu dengan Allah ya di mustawa, sedangkan Jibril tak boleh naik. Jibril sampai Sidratul Muntaha, pokok bidara yang paling besar tu. Atas lagi tak boleh naik. Ya, hanya Nabi yang boleh naik. Maknanya nak tunjuk kemuliaan. Manusia kalau dia mulia lebih mulia daripada para malaikat, tapi kalau dia hina dia lebih hina daripada kal an'am. Bahkan mereka macam binatang ternakan, balhum adal, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang. Okey tuan-tuan ya. Nabi insan kamil. Muhammad SAW yang belum pernah diberikan kepada selain baginda. Tak ada ya mana-mana manusia yang dipanggil dengan nama Muhammad, tak ada. Ya, ini adalah nama yang diberikan oleh Datuk Nabi Abdul Muttalib ya, dan dikatakan pada masa itu tidak ada seorang pun yang memiliki nama Muhammad. Dari segi bahasa, Muhammadun diambil daripada root word Hamidah, ha min dal, 3 huruf. Kita tahu bahasa Arab ni dia triliteral root dia ya. Jadi hak mindal, maknanya telah memuji. Tapi kalau Muhammad daripada hamada yuhammidu, lagi hebat. Hamada maknanya telah memuji dan terus memuji. Maknanya dipuji berkali-kali, berterusan, continuously sampai di syurga besok kita kata. Jadi nama Nabi ini Muhammadun, maknanya lelaki yang dipuji dan terus dipuji sentiasa secara continuously dan belum pernah diberi kepada mana-mana nabi sebelumnya ataupun mana-mana manusia. Baginda sama ada mereka yang datang sebelum atau selepas baginda ya. Dalam bab ini kita akan mengemukakan sebahagian kecil saja ya, maknanya segelintir ya daripada ya muasafat ya, sifat-sifat dan adab-adab yang terpuji yang dimiliki oleh baginda untuk diambil sebagai teladan ya. Mana kalau kita baca kitab ni tak sah ya, tak kita panggil ya, tak sepatutnya lah kita meninggalkan kitab sirah tanpa kita mempelajari ya sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh baginda, al-akhlaq al-karimah dipanggil ya. Dengan itu kamu layak mendapat pujian di dunia dan balasan yang baik di akhirat ya. Kalau kita dapat mencontohi sebahagian ya, jangan kata semua tu, dan sebahagian pun sudah sangat hebatlah ya. Semoga Allah memberikan bimbingan ya dan hidayahnya ke jalan yang betul kepada saya penulis kitab ni ya, Syekh Muhammad Khudari Beg ya, yang merupakan pengarang kitab ni, berasal daripada Egypt ya. Dia adalah seorang scholar ya, menulis dalam banyak kitab termasuk kitab fiqh, dia faqih ya, dia juga muarrikh ya, sejarawan, dan beliau juga seorang judge ya, beliau juga adalah seorang hakim mahkamah ya, dan pernah dihantar oleh kerajaan Mesir untuk berkhidmat sebagai hakim mahkamah di Sudan ya, di Khartoum. Kerana dulu Sudan itu sebahagian daripada Egypt tuan-tuan ya. Sebab tu orang Sudan dia tak bersuka dengan Egypt ni, pasal Egypt pernah colonize mereka. Mereka menganggap Egypt ni sebagai one of the colonial power ya, yang pernah menjajah mereka. Sebab itu universiti di Sudan pun ya, zaman Ustaz duduk di Sudan dulu ya, kita tinggal di sana, belajar di sana, bekerja di sana ya, kita jumpa satu universiti dekat Sudan tu ya, dia panggil Cairo University, dekat Khartoum tu, ibu negara dia ya, dipanggil Cairo University ya, Khartoum branch ya. Mana branchnya Khartoum, cawangannya, tapi dipanggil Cairo University, sedangkan Cairo University dekat Cairo ya, ada cawangan dia tuan-tuan ya. Cuma masa kita panggil, masa Ustaz sampai di Sudan tu, dia dah tukar nama, tapi asalnya Cairo University, dia dah tukar nama jadi Jamiah An-Nilain ya, Jamiah ya, University Dua Sungai Nil. Kerana memang Khartoum adalah tempat pertemuan Sungai Nil Putih yang datang daripada Ethiopia dan Sungai Nil Biru yang datang daripada Tasik Victoria di bawah ya, di Uganda, Kenya dan juga Tanzania ya. Uganda, Tanzania dan Kenya ya, 3 buah negara yang berkongsi tasik ya, tasik besar yang berada di atas bukit ya, antara tasik yang tertinggi di dunia lah kita kata ya, antaranya. Dipanggil Tasik Victoria ya, Victoria Lake, yang merupakan sumber protein ya kepada masyarakat, sumber air ya dan juga sumber protein kerana banyak ikan tuan-tuan ya. Dan daripada situlah mengalir ya Sungai Nil Biru ya menuju ke utara, kerana kebanyakan sungai dia mengalir daripada utara ke selatan, dia north south tuan-tuan ya. Tapi antara sungai yang mengalir daripada south to north ya, antaranya ialah Sungai Nil ya, dipanggil Nil, bahasa Arab panggil Nil ya, bukan Nile ya. Kalau Nile makna lain
Nail makna mencapai, ya, ke pencapaian, ya, Nail, ya. Tapi kalau Nil merujuk ke sungai. Ada Nil putih, ya, dan juga Nil biru. Okey, ya, itu sikit gambaran geografi, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu adalah contoh teladan ikutan kita, ya, dalam segenap aspek kehidupan. Ya, kalau kita nak tengok Nabi sebagai contoh seorang ayah misali Nabi lah. Ya, seorang datuk misali Nabi lah, ya. Contoh misali itu maknanya exemplary. Ya, sebagai datuk contoh, ya. Sebab tu kita duduk sebut ibu misali. Maknanya exemplary mother, ya. Walaupun kita kata dia mungkin belajar tak tinggi, walaupun, ya, dari segi education tidak berapa bagus, ya, tetapi sedikit sebanyak ilmu yang dia ada dapat besarkan anak dengan baik. Pengorbanan dia, mungkin suami dah meninggal masa anak-anak kecil, ya, dia survive. Ya, dia apa kita panggil, ya, dia menggunakan setiap ruang dan peluang yang ada untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak dia. Ya, cuba kita bayangkan, ya. Seorang ibu yang belajar mungkin sampai darjah 5, darjah 6 aja, ya. Kadang-kadang tak habis sekolah rendah pun. Ya, maknanya dari segi ilmunya tak berapa tinggi, tapi ilmu kehidupan, dia punya living skill dia bagus. Dia boleh meniaga, ya. Dia boleh cari apa kita panggil, ya, bahan-bahan daripada hutan untuk buat jamu lah, untuk buat apa kita panggil, ya, untuk buat perkara-perkara yang boleh, produk yang boleh dijual, ya. Produk yang baik berkhasiat boleh dijual, boleh dimakan sendiri, anak-anak pun boleh makan dan boleh dijual, ya. Dibesarkan anak-anak, ya. Ada 5 anak, ya, 3 atau 4 orang anak ada PhD, ada profesor universiti, ada medical doctor, doktor pakar pula lagi, ya. Ada apa, chartered accountant, ya. Ada professional engineer, ya. Maknanya apa lagi kita nak sebut, ya. Jadi maknya tak belajar tinggi pun, ya. Maknya pun tak faham. Kadang bidang yang anak tu ambil pun dia pun tak tahu, ya. Cuma nak exam kita minta mak, ya, mama, ya. Ni apa mat nak ambil exam ni mama, ya. Ada interview untuk PhD ni. Jadi ada proposal yang mat dah hantar, ya. InsyaAllah ada apa kita panggil, ya, defend proposal, ya. Majlisnya besok, minta mama doakanlah, ya. InsyaAllah mama bangun malam, mama doa, insyaAllah esok pun mama puasa. Maknanya sepanjang mat defend proposal, ya, insyaAllah, ya, mama berdoa daripada jauh. Maknanya macam tu je tuan-tuan, ya. Dia pun tak tahu bidang apa anak dia nak ambil, ya, pengkhususan dalam bidang apa, specialization dia apa. Mama pun tak tahu. Kalau kita cerita pun mama tak faham. Ya, sebab ilmu mama tak tinggi, ya. Tapi cukup dengan doa seorang ibu, kita sebut da'watul walid liwaladihi. Ya, itu antara salasu da'wat mustajabah, ya. Salasu da'wat, 3 doa yang mustajab. Yang pertama antaranya ialah doa musafir. Ya, da'watul musafir. Doa orang musafir. Yang kedua, da'watul mazlum, ya, doa orang yang kena zalim. Yang ketiga, ya, da'watul walid liwaladihi. Dakwah ataupun doa seorang ayah ataupun seorang ibu, ya, atau kedua-duanya sekali kepada anaknya, tuan-tuan, ya. Tak ada hijab insya-Allah antara dia dengan Allah. Ya, la yujad atau laisa fihi hijabun bainahu wa bainallah. Tak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi benda-benda macam tu, ya, kita kena ambil maklum lah, ya. Okey tuan-tuan, ya, itu mukadimah kita. Maknanya nak bagi tahu dalam hidup kita memang kita memerlukan doa mak ayah kita. Selagi mak ayah kita masih hidup, maknanya kita masih ada senjata yang ampuh. Senjata yang boleh memberikan apa kita panggil bantuan kepada kita, ya. Okey, ya, apa lagi di situ? Ketahuilah bahawa sifat-sifat yang agung dan sempurna, ya. Kana khuluquhu Al-Quran tadi kita sebut. Bila orang tanya pada Aisyah, ya, ni tabi'in, mereka tak pernah jumpa Nabi. Jadi bila mereka tanya pada Aisyah macam mana akhlak, macam mana sifat-sifat Nabi SAW, disebut, ya, akhlak Nabi ni akhlak Al-Quran, ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, Quran sebut. Sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang azim, ya, akhlak yang agung, akhlak yang hebat, yang tinggi, ya. Jadi sifat-sifat yang Nabi memiliki itu ada terbagi pada 2. Yang pertama bersifat pembawaan semenjak lahir, yang amat diperlukan untuk kehidupan duniawi, ya. Mana pembawaan Nabi itu, Nabi orang yang rajin, very committed, ya. Memang down to earth kita kata. Ya, malah Nabi tak berebut-rebut, ya. Masa Nabi dibesarkan oleh Abu Talib, ya. Abu Talib ni ada ramai anak, ya. Lelaki ada 4, ya. Perempuan paling kurang ada 2. Minimum anak Abu Talib ada 6 orang. Ya, Nabi yang sebaya dengan anak sulung Abu Talib. Abu Talib anak sulung dia Talib, sebab tu dipanggil Abu Talib. Ya, nama sebenar Abu Talib adalah, ya, Abdul Manaf. Nama sebenar Abu Talib adalah Abdul Manaf. Ya, tapi dipanggil Abu Talib kerana anak sulungnya Talib. Kunyah dalam bahasa Arab nisbah pada anak sulung.
Macam Nabi kan, anak sulung anak lelaki Nabi Al-Qasim, Nabi dipanggil Abul Qasim, tu kunyah dia. Saidina Hasan, ya, Al-Hasan anak sulung kepada Saidina Ali, maka Ali dipanggil Abul Hasan. Ya, begitu juga kita kata siapa tadi, ya. Macam Nabi Zakaria dipanggil Abu Yahya sebab anaknya Yahya. Dan begitulah seterusnya tuan-tuan, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya memang sejak lahir Nabi ni tak berebut, ya. Di rumah Abu Talib ketika makan, ya, Nabi bagi laluan kepada adik-beradik dia yang lain, adik-beradik apa? Adik-beradik angkat dia, ya. Tu sepupu dia lah. Last sekali baru Nabi makan. Mana nak tunjuk Nabi tidak berebut-rebut walaupun Nabi disayangi oleh Abu Talib. Ya, kadang-kadang lebih daripada anak dia sendiri, tuan-tuan. Kemudian yang kedua, sifat boleh diusahakan. Jadi ada benda yang kita kata lahir bersama-sama dengan sifat tersebut. Ya, tapi ada yang boleh kita usahakan yang menjadi tuntutan agama. Ya, contoh dulu kita kedekut mungkin, ya. Kita ni, ya, maknanya masa kecil, ya, barang-barang permainan kita kalau orang sentuh tak boleh. Ya, memang barang-barang tu memang tak boleh. Lepas tu kita pula kuat mengamuk. Ya, kalau benda yang kita nak mak kita, bapak kita tak boleh bagi, ya, maka kita akan mengamuk, menangis, ya, meronta-ronta, ya, menyebabkan mak ayah kita rasa malu dan akhirnya terpaksa beli walaupun duit tak berapa nak ada. Ya, tetapi alhamdulillah, ya, through times bila kita belajar, bila kita tahu tentang akhlak Nabi, belajar tentang hadis, belajar sirah dan sebagainya, maka kita berubah. Jadi mana benda tu boleh dipelajari. Kita tak lagi apa kita panggil hot tempered lagi tak, ya. Kita tak mudah meraung ataupun memberontak, ya. Kita lebih tenang, ya. Kalau tak dapatlah. Ya, mungkin mak ayah kita tak ada duit bukan dia tak sayang, tapi dia tak ada duit, ya. Jadi berdasar pada tuntutan agama kita jadi lebih baik. Ya, mungkin dulu kita malas sikit, bangun lambat, tapi oleh kerana kita nak jadi seorang muslim yang bertakwa, ya, kita bangun awal, ya. Rajin membaca sebagai contoh. Dulu tak berapa rajin, ya. Kalau baca pun maknanya baca buku-buku ringan aja. Kita kata majalah picisan. Ya, tapi sekarang kita kata ya dulu suka baca tabloid, ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita baca benda yang agak apa kita panggil agak akademik sebagai contoh, ya. Tetapi manfaatnya tu belajar tentang Nabi, belajar tentang Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Belajar tentang zikir-zikir yang kita kena baca waktu pagi, waktu tengah hari, ya, selepas solat dan sebagainya kita belajar. Ya, walaupun kita bukan nak jadi ustaz atau ustazah, ya, tapi perkara-perkara tersebut kita nak amal dalam kehidupan seharian kita. Ya, jadi benda-benda tu kita kena ambil maklum lah, ya. Okey, jadi benda tu boleh dipelajari, pemilik sifat ini dipuji dan ia boleh mendekatkan diri kepada Allah, betul. Ya, kita panggil at-taqarrub ilallah. At-taqarrub maknanya apa saja perbuatan amal yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, apa saja. Ya, sama ada amal tu bersifat sebutan zikir di mulut, ya, ataupun amalan yang dibuat dengan jawarih, ya, dengan anggota tubuh kita, ya, ataupun yang berkait dengan hati, ya. Sebagai contoh kita belajar untuk membenci perkara maksiat sebagai contoh, ya. Dulu kita kata asalkan aku tak terlibat, asalkan adik-beradik aku tak terlibat, okeylah, tak boleh. Ya, sebab orang beriman, ya, yang pertama bila dia melihat satu kemungkaran, ya, man ra'a minkum mungkaran, sesiapa di kalangan kamu yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah diubah dengan tangan. Kalau dia ada kuasa, ubah dengan tangan. Ya, fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu maka dia mengubah dengan lidahnya. Wa bilisanihi, dengan lidahnya, mana dia bagi nasihat. Ya, nasihat mungkin dulu dengan perkataan semata-mata, mulut keluar daripada lidah, tetapi sekarang boleh dengan hantaran mesej yang baik, ya, perkongsian yang baik sebagai contoh. Kemudian yang terakhir paling kurang, ya, kalau dia tak mampu juga, ya, fa biqalbihi, maka dia benci dengan hati. Dulu kita benci perbuatan tersebut, ya, tetapi kita tak benci, ya, perbuatan tu, maknanya kita tak usaha untuk mengubah orang yang melakukannya. Sekarang alhamdulillah kita dah berubah, ya. Semua tu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okey, ya, itu mukadimah kita. Ada soalan apa-apa? Silakan tuan-tuan dan puan-puan, ada apa? Mukadimah kita, ya, tentang akhlak Rasulullah. Akhlak adalah, ya, broken plural, ya. Dia bukan satu, bukan dua, tiga atau lebih. Itu kita panggil akhlak. Ya, benda yang is a combination, tuan-tuan, ya. Ada muasafat, ya, sifat-sifat yang bergabung. Maknanya, ya, orang yang bertakwa, ya, orang yang apa lagi kita kata, ya, orang yang tawaduk, ya, yang down to earth, ya. Maknanya dia tidak sombong, tidak takabur, ya, tak cakap besar kita kata, ya, melainkan kepada orang yang sepatutnya kita bercakap besar pada dia. Boleh cakap besar, boleh. Takabur pada tempatnya boleh, tuan-tuan. Ya, kepada orang yang takabur, kita boleh takabur kepada dia dengan tujuan dakwah dan tujuan untuk mengajak dia kembali pada agama, tu boleh.
Ya, bukan sombong hanya kerana semata-mata nak sombong, tak. Sombong pada tempatnya, ya. Orang yang diberi pedang, ya, oleh Nabi dalam perang Uhud, ya. Dia kita panggil, ya, dia pegang pedang tu berjalan dengan penuh kesombongan. Dan Nabi kata cara berjalan, ya, sahabat tadi memang dibenci oleh Allah, tapi dalam perang boleh. Ada pengecualian dia, ada exception dia, tuan-tuan, ya. Okey, ada apa silakan kalau nak tanya. Shirin ada apa? Ya. Ustaz, dia nak tanya apa ni, Rasulullah juga mendapat gelaran Habibullah, iaitu kekasih Allah kan. Adakah gelaran ini bertitik tolak daripada sifat uswatun hasanah Rasulullah ni? Habibullah ni mana gelaran yang Allah dah bagilah, maksudnya memang Nabi tu manusia pilihan, ya, mana the chosen people lah. Semua Nabi-Nabi Rasul ni the chosen people. Ya, mereka ni memang telah dipilih, ya, sejak daripada, ya, mana azali lagi. Maksudnya dia punya benih dia macam Nabi SAW ni, maknanya kalau kita tengok keluarga Nabi kan, bapa Nabi Abdullah, lelaki terbaik Mekah pada masa tu. Ya, mak Nabi Aminah, ya, juga daripada keturunan bangsawan. Ya, kita panggil, ya, dia punya Bani Zuhrah dia, ya, bapa Nabi Bani Hashim yang terpilih lah. Ya, Nabi punya datuk Abdul Muttalib, gubernur ketua Mekah, ya. Moyang Nabi Hashim, ya, kemudian moyang atas lagi Nabi, ya, Abdul Manaf, ya, anak kepada kita panggil, ya, anak kepada Qusay bin Kilab. Keturunan Nabi itu keturunan para pemimpin, bangsawan, orang hebat-hebat, orang kaya, mulia, ya. Memang macam tu Allah buat, ya, sampailah kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang berkahwin dengan seorang wanita Yaman, Jurhum, ya. Kemudian sudah tentu bapa kepada Nabi Ismail, Nabi Allah Ibrahim. Maknanya memang dipilih daripada keturunan yang baik, daripada awal lagi. Dia bukan, ya, secara accidental, ya, ataupun incidental, bukan, ya. Memang secara awal, sejak azali telah ditetapkan orang-orang begini, ya, termasuk baginda Nabi. Jadi gelaran itu sudah tentu Allah boleh bagi pada nabi-nabi lain, ya. Tetapi nabi lain ada kelebihan dan keistimewaan masing-masing, ya. Contoh kita kata Nabi Ibrahim digelar Khalilullah. Ya, Nabi Khalil, ya, dia teman baik Allah. Nabi Musa disebut Kalimullah sebab berkata-kata dengan Allah. Ya, kalau Nabi Isa disebut Ruhullah. Ya, maknanya the spirit of Allah, ya, kerana kejadian dia melalui spirit, ya, ataupun roh yang ditiup oleh Jibril alaihissalam ke dalam rahim mak dia. Jadi masing-masing tu ada dia punya sebutan ataupun kelebihan masing-masing. Ya, Nabi Habibullah. Ya, antara perkataan yang paling disukai lah. Ya, paling dicintai, paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sudah tentu bila Allah gelar Nabi Muhammad dengan gelaran Habibullah, ya, dia datang as a package. Akhlak Nabi, ya, contoh-contoh yang Nabi bagi, maknanya kita tak boleh kata oleh kerana Nabi Habibullah maka sifatnya macam tu, ataupun sifat-sifat Nabi itu menyebabkan Nabi dipanggil Habibullah. Kita tak tahu yang mana dulu, yang mana kemudian. Maknanya dia memang package. Ya, datang tu sebagai satu package. Ya, kita nak kata contoh macam mana, ya. Contoh kita kata seseorang tu berjaya dalam akademik. Ya. Oh, dia berjaya kerana apa? Kita kata, oh, sebab dia rajin, ya, belajar, dia ulang kaji, ya. Mungkin nasib baik juga. Ada orang ambil exam, ya. Bila dia nak ambil exam, mungkin dia sakit, dia tak sihat. Maknanya macam tadilah rezeki dia, tapi ada hikmah di sebalik tu. Ya, adakah dia berjaya tu sebab dia rajin, ya? Adakah dia berjaya tu sebab dia berusaha sungguh-sungguh? Doa daripada mak bapak dia, mak dia yang bangun malam, ya. Dia pun bangun malam juga, mak dia lagi kuat berdoa. Puasa lagi masa nak interview tadi. Ya, mungkin kerana dokongan daripada guru-guru dia. Mungkin kerana apa? Maknanya pelbagai faktor. Dan semua tu datang as a package. Kita tak boleh kata kerana dia Habibullah maka sifat dia begini. Kerana sifat-sifat dia begini maka kita tak tahu yang mana dulu mana kemudian, Kak Zainab. Itu kalau Ustaz boleh respon. Okey, ya. Ya, sama. Seseorang tidak mempunyai hak memilih. Memang dalam hidup ni, tuan-tuan, kita lahir daripada ibu bapa yang mana, bangsa mana, lokasi di mana, tu tak ada pilihan. Itu memang secara ijbari saja. Ijbari maknanya Allah cipta macam tu. Allah yang Maha Bijaksana, ya. Dan berusaha untuk mendapatkan sifat jenis yang pertama. Yang pertama tu pembawaan semenjak lahir. Ya, mungkin ada orang dia lahir memang handsome dah. Ya, contoh Nabi Allah Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kata siapa lagi sahabat-sahabat lain Nabi, ya, antaranya ialah Dihyah Al-Kalbi. Memang lahir-lahir handsome dah. Ya, lahir-lahir tu maknanya elok rupa bentuk. Ya, ada orang lahir dalam keadaan yang mungkin, ya, ada kecacatan pada tubuh dia. Jadi bukan dia minta, ya, kadang-kadang tak ada apa sebab di kalangan
Ya, mak ayahnya tak ada apa-apa isu pun, ya. Kalau dulu orang Melayu kata, kalau anak dia tu sumbing, bibir dia, mungkin bapak dia pergi mancing masa mak dia mengandung, ya, kemudian ya dia nak cabut apa kita panggil umpan, ya, daripada mulut apa tadi, ya. Maka terkoyak, apa, ya, tercederakan apa ni bibir ikan tu, maka dia lahir anak, kita cuba kait macam tu. Jadi tak mesti, kadang tak ada kaitan apa-apa pun. Ya, mungkin ada kekurangan apa ni mineral atau vitamin tertentu pada ibu tu menyebabkan anak dia macam tu. Sebagai contoh, kita tak tahu. Ya, jadi kita hanya boleh berharap seorang ayah, seorang ibu kalau dia berdoa, dia hanya doa yang terbaik. Ya, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya, doa Nabi Zakaria sebagai contoh. Ayat 38 surah Ali Imran. Rabbi, wahai Tuhan yang menciptaku, habli, anugerahkanlah kepadaku apa? Zurriyatan thayyibatan. Zuriat yang thayyibah, ya, zuriat yang baik. Ya, kerana perkataan thayyib tu dia merangkumi semua. Dia komprehensif. Ya, yang rezeki anak yang baik, yang beriman, yang soleh, yang sehat, ya, yang akhlaknya baik, semua dia package tuan-tuan. Ya, Rabbi habli min ladunka zuriyatan thayyibah. Cuma kita minta min ladunka dari sisi Allah. Itu doa seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya sama seperti Nabi Zakaria. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah, ya. Minta rezeki sama juga rezeki yang thayyibah, ya, rezeki yang thayyib. Ya, doa kita waktu pagi selepas subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, ya. Nombor satu, ilmu yang bermanfaat. Yang nombor dua kita minta apa, ya? Kita minta rizqan thayyiban, rezeki yang baik juga. Ya, tak perlu sebut luas, yang berkat, ya, yang melimpah ruah, ya, walaupun tak salah. Ya, tetapi Nabi ajar kita minta yang mudah saja. Ya, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyiban, yang baik. Yang terakhir, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang Allah terima. Sebab kalau kita banyak amal sekalipun, ya, tapi tak ikhlas, amal kita tu riak, tunjuk-tunjuk kat orang, ya, kita berbangga dengan amalan kita. Kemudian apa lagi kita kata, ya, kita buat tu semata-mata untuk memberitahu pada masyarakat bahawasanya kita ni orang baik, kita ni suara sedap, kita ni begitu, kita ni begini. Kalau begitu rugilah. Rugi, ya, kerana kita buat bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita ada tujuan dakwah, ya, tujuan dakwah tu satulah. Ya, contoh kita derma dan ada orang ambil gambar kita dan diviralkan. Bukan tujuan untuk berbangga, tidak, tapi untuk menggalakkan orang lain. Kalau begitu, mudah-mudahan, ya, kita selamat daripada riak, ya, daripada apa ni, apa kita panggil sum'ah, ya, bangga diri, kita kata ujub sebagai contoh. Okey, itu dia punya perkara yang kita boleh minta dengan Allah. Berusaha untuk mendapatkan sifat jenis pertama, ya, daripada kelahiran lagi. Tapi bukan semua orang dapat. Ya, tapi macam tadilah dia kata, oleh kerana tak dapat, boleh tak saya ubah bentuk fizikal saya supaya jadi lebih baik? Bergantung. Kalau dia ada kecacatan kaki contoh, ataupun cacat pada bibir dia, ya, boleh tak dia buat pembedahan untuk memperelokkan supaya bila bibir dia tu elok, dia boleh baca Quran dengan baik. Kalau tujuannya tu, sebahagian para ulama kata harus hukum dia. Ya, kerana dia boleh mengganggu makhraj huruf dia. Ya, contoh gigi kita kata, ya, boleh tak dia buat gigi palsu? Boleh, tak ada masalah, ya. Tapi tanam gigi, tu ada hukum dia, hukum yang lain. Ya, mempercantikkan gigi, ya, macam kita kata braces, ya, boleh tak? Ya, sebahagian para ulama kata harus, tak ada masalah. Dengan sebab bila dia perelokkan dia punya struktur gigi tu, maka bacaan Quran dia lebih bagus. Ya, makhraj dia lebih kena, lebih tepat, lebih accurate. Kalau macam tu tak ada hal. Ya. Tapi kalau tujuan dia dengan sebab elok gigi tu, dia boleh jadi model, kita kata, ya. Dia boleh, ya, jadi model pakaian apa contoh, ya, pakaian dalam contoh, ya. Ya, ataupun untuk benda-benda yang ada bawa kepada maksiat sebagai contoh. Ya, jadi kalau itu tujuan dia, sebahagian ulama kata tak harus. Pasal tujuan dia bukan tujuan untuk kebaikan, ya, walaupun betul, ya. Itu contoh dia sebagai model contohnya, tapi model apa, barang apa? Ya, jual kereta tak ada masalah, ya. Nak jual apa, produk-produk kecantikan boleh, ya, tetapi yang dalam ruang lingkup syariah yang dibenarkan tu kena hati-hatilah, ya. Tetapi macam tadilah, sifat sedia ada pada diri Nabi semenjak lahir, kejadian baginda yang sempurna, kita kata, ya. Nabi insan kamil, tak ada cacat cela, ya. Tak pernah dengar orang cerita tentang jerawat Nabi, tak pernah dengar. Ya, macam ada freckle muka Nabi, ya. Kemudian ada apa kita panggil, ya, ada Nabi punya apa kita panggil, ya, facial expression Nabi tu ada sumbing sikit ke, ada tak ada. Kita tak pernah dengar, ya. Semuanya cantik, rupa paras,
ya, kekuatan daya fikir Nabi, ya, Nabi bijaksana kita kata. Nabi ini disebut dalam istilah bahasa Arab kita panggil abqari. Abqari, ain ba qaf ra ya. Abqari maknanya genius. Ya, genius ni bukan kita boleh buat-buat, tak boleh. Dia memang Allah lahirkan dengan bakat tersebut. Ya, talented, ya, talented. Ya, walaupun apa kita panggil, ya, kata Ustaz quote apa yang Cristiano Ronaldo pemain bola, ya, daripada Portugal, ya, sekarang bermain di Arab Saudi. Ya, dulu pernah main dengan apa kita panggil Real Madrid. Ya, pernah main dengan apa ni Manchester United pun pernah, ya. Jadi bila orang tanya dia pasal dia berjaya, dia jadi banyak kali menang anugerah, ya, apa ni apa kita panggil pemain bola terbaik, ya, walaupun disaingi oleh apa ni Lionel Messi lah, ya. Jadi bila orang tanya dia apa rahsia, ya, dia kata talent, ya, without hard work is nothing, dia kata. Talent without hard work is nothing. Ya, maknanya bakat memang betul ada, tapi kalau kita tak asah, kita tak train, kita tak praktis, ya, kita tak apa kita panggil, ya, kita tak usahakan, tak work on that, ya, dia nothing lah, tak boleh pergi jauh. Ya, ramai, ya, yang berjaya di Malaysia ni, contoh, ya, ada beberapa pelajar genius kita kata, sejak kecil umur 3 tahun boleh baca buku dah. Boleh baca surat khabar, ya, tanya soalan boleh jawab. Ya, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Tapi akhirnya dia berakhir dengan gagal SPM, jadi sampah masyarakat, ya, tak berjaya pun. Jadi apa kita panggil, jadi orang biasa-biasa saja. Sedangkan sepatutnya, ya, macam ada seorang pelajar daripada Kedah kalau tak salahnya. Ya, pernah diambil, ya, dibawa ke Universiti Malaya, ditanya soalan boleh jawab, boleh baca, boleh macam-macam, ya. Sehingga diambil sebagai anak angkat oleh Naib Chancellor Universiti Malaya, ya, apa kita panggil, ya, apa ni siapa tu Prof, ya, Prof Diraja Ungku Aziz dan isterinya, ya, pernah diambil, ya. Tetapi macam tadilah, ya, kerana tak diusahakan, tak dikawal selia, ya, tidak dipastikan pendidikan dia, maka akhirnya dia tak pergi ke mana. Ya, dia jadi orang biasa-biasa saja, ya. Malah dia gagal dalam akademik dia. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu memang talent without, ya, apa ni hard work is nothing. Betul lah. Ya, macam Ronaldo kata, ya. Ustaz sebut Ronaldo tu pasal, ya, dia banyak menyumbang kepada perjuangan Palestin, masyarakat Palestin. Walaupun dia bukan Muslim, ya, mudah-mudahan Allah buka pintu hati dia lah. Amin ya Rab, ya. Tapi maknanya kita sebut, kita highlight dia tu sebab sumbangan daripada Palestin. Dia sangat simpati dan banyak, ya, apa ni sumbangan dia, ya, untuk masyarakat Palestin, terutamanya di Gaza. Okey tuan-tuan, ya, itu yang pertama, rupa paras, ya. Pemahaman yang betul, lidah yang petah bercakap. Memang dia mahir bercakap sejak kecil kita kata. Ya, bukan sebab dia masuk apa ni Toastmaster contoh, ya, ataupun dia masuk mana-mana apa ni kemahiran, ya. Apa kita panggil, ya, smart reader ke apa, ya. Kita tak hantar pun kadang anak kita tu. Smart reader pun tak pergi, Toastmaster pun tak pergi, ya, tapi dia memang pandai bercakap, dia memang berusaha. English dia bagus, ya. Arabic dia not bad kita kata, ya. Quran dia, knowledge tentang Islam dia bagus. Ya, walhal mungkin dia punya background mungkin engineer by profession. Mungkin dia chartered accountant, ya. Mungkin dia apa lagi kita kata, medical doctor, ya. Sebab tu ada medical doctor yang mengajar bahasa Arab pun ada. Ya, ada seorang medical doctor kan. Dia doktor pakar di KPJ kalau tak salahnya, ya. By the name of doctor apa tak ingat nama dia. Tapi dia boleh mengajar bahasa Arab, ya. Quran dia not bad, ya. Dia banyak knowledge berkaitan dengan apa ni Quranic sciences yang dia tahu, ya. Walaupun banyak benda yang boleh dibaiki lah, kita boleh upgrade dia punya knowledge lah, ya. Mungkin sebab dia tak ada pendidikan formal, ya, dia belajar sana sini, dia usaha, ya. Alhamdulillah dia boleh mengajar, dia boleh share knowledge dia dengan orang lain. Baguslah tuan-tuan, ya, ada, ya, macam tu. Kita tengok apa ni tokoh-tokoh, ya, macam kita kata No'man, ya, Ustaz No'man Ali Khan. Ya, bidangnya IT kan. Ya, bidangnya bukan ilmu agama, dia bukan graduate daripada mana-mana Islamic College, ya, dalam bidang Quran, hadis dan sebagainya, ya. Dia pun usaha belajar bahasa Arab daripada guru-guru dia secara informal sebahagiannya, ya. Bukan masuk madrasah, bukan masuk mak tahfiz, bukan masuk mana-mana Islamic College, tak. Ya, tapi alhamdulillah, ya, akhirnya menjadi orang yang mahir, pakar dalam apa kita panggil dalam bidang tafsir Al-Quran. Ya, walaupun ramailah petikai, ya, kita kata, tapi not bad, ya, kalau kita tengok dia punya tafsiran, ya, walaupun kadang-kadang, ya, apa ni adalah benda-benda yang boleh dikritik, ya, tapi secara umum kita kata bagus, ya, hebat, ya, apa ni excellent kita kata, ya. Jadi begitu juga beberapa tokoh, ya, yang, ya, kita tengok contoh di Malaysia, ya, macam rancangan Quran Time kita kata, ya. Apa ni Quran Hour kita kata, ya. Jadi
Haji apa kita panggil Fazlul kita, ya. Dia chemical engineer by profession. Tapi dia minat bahasa Arab, belajar, ya. Walaupun ada banyak benda boleh dibaiki lah, ya. Sebab tu dalam rancangan Quran Hour tu dia jemput apa kita panggil, ya. Dan Quran ada qarinya lah, ya. Ustaz Tirmizi kan, tetapi dari segi menyumbang, ya, knowledge Quran tu dia jemputlah, ya, pensyarah-pensyarah daripada USIM, daripada UIA, daripada UM, ya, dan sebagainya. Maknanya, ya, itu untuk menampung, ya, mungkin sedikit kekurangan yang ada pada Haji Fazlul tu lah, ya. Sebab apa? Sebab dia bukan bidang agama, ya. Walaupun dia belajar tapi macam tadi bukan formal. Jadi bila bukan formal tu dah tentu ada loopholes dia. Tapi tidaklah loophole tu menyebabkan kita gantikan dia orang lain, tak apa. Tak teruskan boleh, ya. Tapi dia kena improve lah. Dia kena baiki. Bahasa Arab dia kena baiki lebih lanjut lagi, ya. Tapi maksudnya ramai yang begitu latar belakangnya. Tetapi akhirnya kita kata muncul sebagai tokoh agama. Ya, sebagai contoh kita kata Datuk Dr. Daniel contoh. Ya, Dr. Daniel di Pulau Pinang, ya, medical doctor, graduate daripada Mesir, daripada Alexandria University. Ya, dan bidangnya adalah medik, ya. Tapi di sana dia ambil peluang belajar juga dengan beberapa tokoh, ya, balik di Malaysia pun terlibat dengan NGO, ya, berceramah, ya. Maknanya walaupun dia tak hafal Quran tapi banyak ayat yang dia hafal. Walaupun dia tidak menguasai bahasa Arab dengan baik tapi sikit-sikit tu bolehlah kita kata, ya. Dan dari segi dakwah, pengalaman dia, ya, jadi dia boleh share dengan orang lain. Dan tuan-tuan sebagian besar pun, ya, bukan background daripada bidang agama. Ya, tapi macam tadilah, ya, kadang-kadang komitmen kita pada agama lebih tinggi daripada orang lain. Ya, contoh, ya. Tuan-tuan sebagai contoh di PMP sendiri kita kata, ya, backgroundnya macam-macam, IT, ya, telecommunication engineering, ya, bidang-bidang profesional yang berminat pada agama dan knowledge agama kita alhamdulillah not bad, ya. Cuma kalau Ustaz boleh cadang di-improve Arabic, ya, tu lagi bagus. Sebab Arabic ni memang dia punya key to Islamic studies, tuan-tuan. Ya, the more you understand Arabic, ya, the more rules and regulation of Quranic studies that you master, ya, jadi dah tentu lebih baik, ya. Sebab tak boleh lagi, tuan-tuan, nak belajar hadis dengan Arabic. Quran dah tentu, ya. Jadi nak belajar fiqh ke apa, kita punya accuracy tu, ya, we can go deeper, tuan-tuan. Without medium Arabic language, ya, you cannot go far, tuan-tuan. Kita bolehlah baca translation, boleh baca interpretation, boleh. Tetapi kita tak boleh kita tak boleh gigit dia, tuan-tuan. Sebab nak gigit tu memang terus Arabic language, tak ada pilihan. Itu kalau Ustaz boleh, ya, bagi cadangan pada tuan-tuan, ya. Usahakanlah, ya, ambil take up some classes lah. Memang kena ambil, tuan-tuan, ya. Kita bukan nak jadi scholar, ya, tapi kita nak survive untuk diri kita. Kita nak baca Quran dengan kefahaman, ya, reading with understanding, kena, tuan-tuan. Ya, sebab tak boleh kita baca saja untuk tajwid semata-mata, untuk betulkan makhraj, itu memang perlu, tapi understanding, ya, memahami Quran tu adalah perkara pokok yang kita kena faham, tuan-tuan, ya. Itu tujuan Quran diturunkan. Kita jangan lari daripada dia punya matlamat, ya. The revelation of the Quran tu apa tujuan utama dia? For us to understand, ya, to apa kita panggil, ya, to read, to understand and to apply, to practice in our daily life, ya. Itu dia punya ceritanya. Seperti mana tagline, ya, untuk Quran Hour kan, ya. Jadi maknanya apa tujuan ni? Yang pertama untuk baca, faham dan amal. Ya, baca, faham dan amal, ya. Memang tu dia punya kaedah dia. To read, to understand and of course to practice, ya, to apa kita panggil, to apply in our daily life. Jadi kepetahan, ya, keturunan yang terhormat ini Nabi semua telah ditentukan oleh Allah. Kaum dan tempat tinggal yang mulia. Mekah, Nabi lahir di Mekah, tempat paling mulia dalam dunia. Dilahirkan dalam keluarga Bani Hashim yang paling mulia di kalangan Arab Quraisy. Ya, ada Bani Makhzum contohnya, Bani Makhzum, Khalid bin Al-Walid, Abu Jahal tu Bani Makhzum. Ya, ada Bani Saham, ya, ada Al-As bin Wa'il, ya, ada apa kita panggil, ya, ada sahabat Nabi yang asalnya tak beriman tapi akhirnya beriman, ya. Ada Bani Zuhrah mak Nabi, ya. Ada Bani Al-Haris, ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada Bani Taim Abu Bakar, ada Bani Adi, ya, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Ada Bani Umayyah, Sayyidina Osman, Abu Sufyan dan sebagainya. Tapi di kalangan semua, ya, 12 lebih kabilah besar Quraisy tu, Bani Hashim yang paling utama. Ya, walaupun kekayaan Khadijah paling hebat sekali. Khadijah hanya daripada Bani Asad, bukan Bani Hashim. Sebab tu walaupun kekayaan Nabi tidak seperti mana kekayaan Khadijah, ya, tetapi bila Khadijah dijodohkan dengan Nabi, tak ada orang, tak jadi isu, tuan-tuan. Tak ada orang question, tak ada orang petikai.
Pasal Nabi Bani Hashim. Walaupun hartanya mungkin kurang, tetapi kedudukan dia ranking nombor 1. Ya, sedangkan Khadijah hanya daripada Bani Asad. Ya, jadi itu ya dia punya perkiraan dia keturunan Nabi. Dan sudah tentu kita tak boleh pilih keturunan kita. Kita nak lahir di kalangan bangsawan, tak boleh. Kita tak boleh pilih. Itu Allah yang tentukan, ya. Kemudian termasuk dalam kategori ini ialah apa yang diperlukan oleh kehidupan yang daruri. Daruri ni maknanya tak ada pilihan. Kalau kalau tak buat, tak ambil, ya boleh bawa mati sebagai contoh. Ya, itu kita panggil darurat, ya. Darurat ni maknanya perkara yang bersifat hidup mati. Kalau kita tak makan boleh mati. Itu dipanggil darurat. Ya, contohnya tak ada makanan apa pun, ya, tak ada apa kita panggil, ya, tak ada makanan yang boleh alas perut. Ya, tak ada buah-buahan, tak ada apa daun-daun kayu, tak ada semua. Yang ada adalah benda yang haram semata-mata. Kalau tak makan mati, itu jadi darurat. Ya, jadi ad-darurat tubihul mahzurat. Kaedah fiqh menyebut keadaan darurat itu, ya, antara mati, is a matter of life and death, ya. Kalau benda tu bersifat perkara macam tu, maka tak ada pilihan, kita kena makan, tapi bukan untuk makan kenyang, makan sekadar untuk alas perut saja supaya tak mati. Itu jadi darurat, ya. Tetapi mengambil package yang non syariah compliant itu bukan darurat. Ya, itu bukan darurat. Itu dipanggil hajat saja. Contoh kita duduk di negara barat, ya, kita nak beli kereta kena ada insurans dan dia tak ada takaful. Ya, kita nak buat financing dengan bank, ya. So dia tak ada Islamic financing, tak ada. Ya, dia kena ada loan, ya, personal loan. Personal loan kita tahu, ya, dalam Islam tak boleh, melainkan personal loan charitable, ya. Kita pinjam 100,000 bayar balik 100,000. Tapi mana ada bank nak bagi macam tu? Ya, mana ada apa kita panggil, kalau NGO, ya, yang bersifat apa kita panggil, ya, yang macam apa istilah dia, ya, dia NGO mungkin boleh lah, ya. Dia apa kita panggil, kita masuk, ya, masuk jadi anggota koperasi contoh, ya, koperasi boleh lah, ya. Tapi tak adalah sampai nak pinjam 100,000 kan. Dia mungkin kita pinjam lah kurang daripada 10,000 boleh lah, ya. Mana pinjaman-pinjaman kecil, micro kredit, pinjam 10,000, ya, bayar balik dalam masa 2 tahun, bayar 10,000 juga. Maknanya itu charitable loan. Charitable loan boleh. Ya, tapi yang lain tak boleh, tuan-tuan. Sebab loan kita tak boleh ambil apa-apa manfaat. Tak boleh ambil apa-apa keuntungan. Walaupun keuntungan tu bukan bersifat monetary, tak boleh. Ya, tetapi kalau financing boleh. Ya, kita nak beli rumah, ya, bank belikan rumah tu jual kepada kita dengan tambahan, ya, dengan keuntungan, itu dibenarkan. Ya, atas persetujuan dua-dua pihak. Ya, willing buyer, willing seller, ya. Kalau ada pihak yang tak setuju, kita batalkan kontrak, tak payah. Ya, cari financial institution lain. Kalau tak ada, pandai-pandailah, ya. Ada duit beli sikit, ya. Kalau tak ada duit tak payah. Macam itulah, ya. Itu dia punya konsep dia dalam Islam. So bila kita duduk di negara barat, duduk di US, di UK, ya, alhamdulillah sebahagian financial institution ada yang kita kata Muslim friendly. Ya, walaupun dia kalau macam dulu kan kita tak ada Islamic bank, tapi kita ada Islamic counter contoh, syariah compliant counter. Ya, di Maybank contoh pada masa tu, ya, dan beberapa buah commercial bank yang lain, ya. Jadi sekadar melepaskan keperluan tak ada masalah. Ya, macam kita duduk di negara barat kan, yang ada hanya kosher. Muslim butcher tak ada, ya. Boleh survive dengan kosher, boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi bila kita nak beli kereta, kita nak beli rumah sebagai contoh sebab kita nak duduk lama, so dia tak ada apa kita panggil, ya, tak ada financial financing tak ada, ya, Islamic financing tak ada. Jadi bila tak ada Islamic financing, maka apa yang berlaku? Kita terpaksa ambil dengan non syariah compliant financial institution. So macam mana? Boleh ke tak boleh? Ya, jawapannya itu adalah hajat. Dia bukan darurat, ya, dia hajat. Sebab darurat berkait dengan hidup mati. Ya. Kalau tak ambil pinjaman sebagai contoh, taklah mati. Ya, cuma kita kena sewa rumah lah. Instead of kita beli, kita sewa. Ya, mungkin 20 tahun sewa. Dah tentu kita rasa rugi lah kan. Sebab akhirnya tak jadi milik kita. Ya, tapi kalau kita buat loan sebagai contoh, akhirnya dia akan jadi milik kita. Ya, dia akan transfer pemilik daripada bank kepada kita sebagai contoh. Tapi dia tak ada package, ya, ataupun dia tak ada instrumen yang dibenarkan. Ya, so bila tak ada macam mana? Ya, tak ada pilihan. Itu dipanggil hajat. Ya, dalam kaedah fiqh disebut al-hajatu, ya, tuqaddiru manzilat ad-darurah. Kadang-kadang hajat macam tu boleh sampai ke level darurat. Dia bukan darurat, dia hajat, tapi boleh sampai ke level macam tu. Jadi kita kena faham benda-benda ni.
Tapi masalahnya tuan-tuan, ni subjek yang duduk dalam apa ni, apa kita panggil, Principle of Islamic Jurisprudence. Ya, jadi bukan semua, ustaz-ustaz pun bukan semua belajar benda ni, ya. Sebab dia technical. Tapi untuk melalui kehidupan kita kena tahu benda tu. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu, ya. Dalam muamalah contoh, ya, berjual beli, ya. Kita nak buat financial transaction ataupun dalam persoalan berkaitan dengan haji umrah, ya, ataupun perkara-perkara yang bersifat harta rampasan perang contoh, ya, ataupun sekarang harta warisan. Jadi itu kena ada orang yang mahir, ya, untuk membantu kita, ya. Jadi itu knowledge yang boleh dipelajari. Tapi dia akan ambil masa. It will take some time, tuan-tuan. Ya, macam Arabic language. Dia akan ambil masa, tuan-tuan. Tak boleh. Kalau ada orang kata 6 bulan boleh faham. Boleh faham tu boleh faham lah kan. Tapi faham setakat mana? Mungkin 30%. Ya, kita kalau boleh nak 85 to 90%. Ya, memanglah 100% tak boleh dapat. Tapi maksudnya mendekati, ya, apa ni, satu level yang cukup, ya, untuk kita memahami Al-Quran. Jadi memang akan ambil masa lah. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lebih pada tu lagi. Okey tuan-tuan, ya. Itu kalau kita boleh apa ni sebut secara detail contoh. Contoh sifat kedua pula ialah semua akhlak yang mulia, yang ada adab, ya, dan ada adab seperti kuat berpegang pada agama. Ni boleh belajar. Macam Ustaz sebut tadi. Dulu mungkin kita sembahyang duha tak buat pun, ya. Masa kita sibuk kerja. Duha ni kita kata jarang lah. Kalau buat pun macam weekend ataupun hari-hari cuti sebagai contoh, ya. Tapi alhamdulillah, ya, through time setelah kita belajar tahu kelebihan duha, kita buat. Ya, kita bukan 2 rakaat saja, kadang kita buat 4. Ya, mungkin lebih kita kata. Sebab kita tahu Nabi, walaupun Nabi anjur buat duha, Nabi tak pernah buat 2. Yang Nabi buat minimum 4. Ya, minimum, kadang-kadang Nabi buat 6, kadang buat 8. Ya, tak lebih pada itulah, ya, walaupun ada hadis tapi hadis itu dhaif. Jadi yang kita pegang ialah in between, ya, 2 sampai 8. Yang biasa Nabi buat 4. Kadang-kadang 6 macam tu, ya. Jadi kita belajar. Bila kita belajar, kita improve. Kita upgrade kita punya apa kita panggil level of worship, tuan-tuan, ya, ibadah kita. Berilmu, ini boleh dipelajari lah. Dulu kita tak tahu sepatah habuk bahasa Arab, tapi kita belajar. Ya, mungkin kita take up some classes daripada UIA, kan? Daripada ISTEC ke, ya, ataupun daripada UITM, daripada UPM, daripada mana-mana kita belajar. Ya, ada orang yang travel sampai ke kuis kita kata, ya, di Bukit Mahkota. Dia duduk di Shah Alam tapi sanggup travel sampai ke Bukit Mahkota semata-mata untuk ambil sertifikat in Arabic. Ya, diploma in Arabic. Alhamdulillah akhirnya dia faham Quran dengan baik. Boleh mengajar pula, ya. Macam tu kadang-kadang. Kemudian apa lagi, ya? Berilmu, lemah lembut. Lemah lembut ni macam tadilah, ya. Mungkin kita asalnya kasar, keras, ya, tetapi bila kita belajar akhlak Rasulullah, akhlak Nabi, para sahabat, ya, kita jadi lebih lembut lagi. Ya, dulu kita kasar, ya, bila orang jumpa kita kata, kau ni berubahlah. Dulu macam kasar tegas, ya, tapi alhamdulillah sekarang ni dah berubah jadi lebih down to earth, ya, lebih soft spoken. Yang tu kita boleh belajar. Ya, sabar sebagai contoh, syukur, ya, adil, zuhud, tawaduk. Tawaduk maknanya rendah hati dipanggil, bukan rendah diri, ya. Rendah hati, rendah diri kepada Allah, rendah hati kepada manusia. Ya, ada beza, ya. Sebab kita tak boleh rendah diri dengan manusia, rendah diri dengan Allah. Ya, rendah diri dengan manusia sebagai contoh, bila kita berjalan, ya, kita bagi laluan pada orang lain, bolehlah, ya. Tetapi kadang-kadang kita perlu tunjukkan kehebatan kita. Ya, contoh dalam kes Palestin sebagai contoh. Kita tak boleh kata tak apalah, kita ada Allah, kita doa-doa aja cukuplah, ya. Tak boleh sekadar tu saja. Kalau kita boleh ambil tindakan yang lebih tegas di peringkat antarabangsa, so kita kena bercakaplah. Ya, kalau kita politician, kita mewakili negara, kita kena bercakap. Ada platform PBB, kita boleh gunakan platform tersebut. Orang suka atau tidak, kita dah laksanakan tanggungjawab kita. Paling kurang, ya, kalau tidak semua yang setuju, sebahagian akan setuju. Paling kurang mereka neutral, ya, tidak menyokong apa kita panggil rejim Tel Aviv sebagai contoh. Jadi benda-benda itu kita kena ambil maklum lah, ya. Kemudian Nabi seorang yang pemurah, lebih pemurah daripada angin yang bertiup, kita kata, ya. Nabi sangat berani. Dalam perang Nabi naik apa, tuan-tuan, dalam perang? Apa kenderaan yang Nabi naik? Ya, Nabi naik kuda ke naik unta dalam perang, tuan-tuan? Nabi naik unta. Unta dan donkey, Ustaz. Nabi naik unta ketika travelling, ya, daripada Madinah menuju ke Badar, tu naik unta. Tapi dalam perang Nabi naik Donkey. ya, Nabi naik keldai. Kerana keldai binatang yang berani, kuda penakut. Ya, badannya besar, ya. Sebab tu banyak orang jatuh kuda, sebab kuda tu dia terkejut yang menyebabkan orang jatuh kuda, ya, patah pinggang, ya, patah tengkuk, ya. Seorang sahabiah, ya, perempuan, ya, namanya ialah Ummu Haram. Ummu Haram adalah
adik-beradik dengan Ummu Sulaim, ya, mak kepada Anas bin Malik nama Ummu Sulaim. Dia ada adik-beradik, ya, namanya Ummu Haram, ya. Beliau didoakan oleh Nabi untuk jadi Navy, ya, dia jadi naval officer, tuan-tuan, ya. Jadi bila dia jadi Navy officer, dia pergi ke Cyprus bersama dengan suami dia, ya. Dan di sana dia turun daripada kapal, kudanya naik minyak, ya, kudanya kita kata terkejut, dia jatuh, patah tengkuknya dan dikebumikan di Cyprus. Maknanya zaman para sahabat pun ada berlaku begitu, ya. Dia hidup zaman Nabi tapi dia meninggal pada zaman Saidina Osman kerana jatuh kuda, ya. Jadi dalam bab tadi kita tahu kuda binatang penakut, tapi kalau keldai berani. Keldai tak tahu U-turn, dia menonong ke depannya, tuan-tuan. Ya, sesuai dengan Nabi naik unta ketika travelling, ya. Tetapi untuk berperang Nabi naik keldai, ya, menunjukkan keberanian Nabi. Dan Nabi tidak berpaling, ya, ke depan saja, tidak ke belakang. Kemudian apa lagi? Nabi seorang yang sangat malu, lebih malu daripada anak perempuan. Tapi malu untuk buat maksiat, malu untuk buat jahat. Ya, tapi jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk buat baik, ya. Kalau kita tak tahu, tanya. Ya, walaupun mungkin orang ketawakan kita, itulah risiko yang kita kena ambil. Tapi jangan bimbang, tuan-tuan. Kerana walaupun orang ketawakan kita, tapi soalan yang kita tanya tu, ya, dia knowledge baru dan orang lain pun dapat manfaat. Cuma orang tak cakap terima kasih kepada kita. Kalau kita sentiasa nak mengharap orang cakap terima kasih, ya, tuan-tuan, maknanya kita duduk bukan di alam nyata lah. Ya, pasal dalam hidup ni, tuan-tuan, tak ramai orang nak cakap terima kasih kepada kita. Walaupun kita buat baik pada dia, itu biasa, tuan-tuan, ya. Kita kena belajar untuk menerima orang tak cakap terima kasih kepada kita. Kita kena belajar, ya. Dulu pun Ustaz terasa juga kita dah tolong-tolong, ya, kemudian terima kasih. Jangan kata nak jemput minum, nak ajak makan, terima kasih pun tak sebut, ya. Dulu mungkin kita terasa, tapi through times kita belajar. Manusia memang sifat dia macam tu. Ya, kita buat kerana Allah. Jadi yang kita harap adalah terima kasih daripada Allah. Ya, bukan makna kita Allah terima kasih kepada kita, tidak, ya. Tapi maksudnya Allah akan nampak kita sebagai orang yang bersyukur. Ya, dan Allah akan tambah, ya. Apabila kita syukur, Allah akan tambah lagi. Okey, ya, harga diri sama juga, ya. Diam pada tempat yang sepatutnya. Dalam hadis Nabi kata apa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang betul. Ya, bercakap benar ataupun dia diam. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, maka hendaklah dia bercakap benda baik. Au liyasmut, ya, au liyaskut, maka hendaklah dia diam. Kalau tak ada apa nak cakap, diam. Tapi kalau ada, tanya. Tenang dalam semua keadaan. Nabi sangat tenang. Walaupun ketika berhadapan dengan musuh yang jumlahnya 1000 orang, Nabi 305 orang saja. Ya, tapi Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sentiasa tenang. Sebab kalau pemimpin pun gelabah, ya, anak buah lagi gelabah lah. Kemudian Nabi teliti, ya. Nabi ni apa kita panggil, ya, benda-benda yang bersifat apa kita panggil, ya, ibadah dan sebagainya, kita kena teliti. Kita kena dengar betul-betul. Kita jangan contoh kan, ya. Kita ada dengar daripada ustaz, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kena dengar betul-betul. Ada yuhyi wa yumit ke tak ada? Ya, rupanya yang yuhyi wa yumit ni lepas pada baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, ada yuhyi wa yumit. Tapi lepas maghrib dengan lepas subuh je. Lepas subuh yuhyi wa yumit, Allah menghidup dan mematikan, lepas maghrib pun sama. Tapi lepas zuhur, lepas asar, lepas isyak, tak ada yuhyi wa yumit. Maknanya kita kena teliti. Kalau kita main take for granted, faham aja, tuan-tuan, ya, nanti kita rugi sebab kita tak buat sebiji, ya, accurate seperti mana Nabi ajar. Jadi tasbih 33 sama setiap kali lepas solat. Tahmid 33 sama, takbir 33 sama. Tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yang ada yuhyi wa yumit tambahan hanya untuk subuh dan maghrib saja. Yang lain tak ada, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena telitilah dalam bab yang berkaitan dengan sebutan-sebutan tertentu kan. Jadi 33 kita kata, kita buat 33, ya. Cuma dalam hadis, ya, Nabi juga pernah buat 11. Subhanallah 11, alhamdulillah 11 dan Allahu akbar 11. Maknanya ada riwayat juga yang sahih. Ya, so kita kata boleh amal. Ya, kalau kita sibuk sangat, kita jangan tinggal. Tapi kita buat 11, 11, 11, ya. Kita lagi sibuk, tuan-tuan, ya. Ada riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi buat 10. Subhanallah 10, ya, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Tapi tak ada tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang 33 je ada, yang 11 dengan 10 tak ada.
So kita kena follow, kita kena teliti lah. Jangan kita tambah. Ya. Kita buat 10, lepas tu kita tambah dengan la ilaha illallah. Sedangkan Nabi tambah tu hanya pada yang 33. Maknanya ibadah ni kita kena teliti, tuan-tuan. Ya, supaya kita dapat solid markah A+. Kita tak nak C, ya, C campur tak nak, tuan-tuan. Ya, kita nak markah penuh. Seperti mana kita nak minta daripada Allah, minta syurga, kita kena minta syurga yang terbaik. Ya, iza sa'altumullah al-jannah. Kalau kamu mohon pada Allah tentang syurga, fas'aluhu al-firdaus. Maka minta yang paling tinggi. Walaupun ibadah kita ni ciput je. Tapi bila kita minta, ya, kita aiming for the best. Maknanya syurga yang paling tinggi yang berada di tengah-tengah di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, Jannatul Firdaus. Ya, al-firdaus, kena minta al-firdaus. Walaupun ibadah kita mungkin tak cukup, tapi kita doa, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi ibadah kita. Ya, minat kita untuk buat ibadah kan. Jadi kena teliti dalam hidup kena. Ya, kita memang kena teliti, tuan-tuan. Kemudian belas kasihan sama. Kita kena ada rahmat ke orang. Ya, kadang-kadang orang tu baru apa kita panggil, ya, dia baru belajar-belajar nak dekat dengan agama. Jadi kita jangan sergah dia dululah, ya. Mungkin kita boleh, ya, kita kata apa ni, belajar lagi lah, ya. Kita bagi dia panduan buku ke, tunjuk cara, ya, kita suruh dia pergi kat YouTube ni ada ada ceramah tertentu yang boleh kita ambil manfaat, bagi dia basic foundation yang bagus dulu, ya. Tuan-tuan dan perempuan pun macam tu juga kan, masa mula-mula belajar agama macam mana, takkan terus sampai level yang tinggi, tak, ya. Mula-mula level sertifikat lah dulu, lepas tu dah lama-lama tu naik diploma, kita kata lama-lama naik degree, macam tu. Kita tak boleh tiba-tiba nak buat masters PhD, tak boleh, tuan-tuan, ya. Baik dalam pergaulan, ya, pergaulan kita, terutamanya dengan ahli keluarga lah. Ya, dengan mak ayah kita jangan lupa, ya, call selalu. Kalau tak call selalu pun, ya, kita kata ziarah lah. Ya, mungkin nak ziarah selalu tak boleh. Paling kurang telefon, tanya khabar, ya. Jenguklah mak ayah kita, tuan-tuan, ya. Dakap dia, peluk dia, tuan-tuan, ya. Apa kita panggil? Dia yang membesarkan kita sejak kecil, ya. Mungkin apa yang kita sumbang untuk dia tu tak sama. Memang tak sama, tuan-tuan. Tak boleh nak balas, tapi the best that we can do. Paling kurang doa dia, tuan-tuan. Ya. Dan antara perkara yang paling baik yang kita boleh buat masa mak ayah kita hidup, ya, kita pimpin dia untuk buat umrah ataupun haji, tuan-tuan. Itu antara benda yang terbaik lah. Ya, kita pimpin mak kita. Mungkin haji dia dah pergi, ya, tapi dia umrah dia memang dah pergi juga, ya. Kita ada kelebihan, ya, bawa dia umrah, pegang tangan dia, tuan-tuan. Pegang tangan dia. Kalau dia dah kaki dah lutut dah sakit, kita tolak dia, tuan-tuan. Ya, tolak dia pakai wheelchair. Kita yang buat, jangan upah orang. Ya, kita keliling tu, kita doa. Dia pun kita yang bawa dia. Kita yang ajar dia doa-doa tertentu. Ya, zikir-zikir tertentu kita bawa dia. Itu sumbangan masa dia hidup. Dan setelah dia meninggal dunia, sudah tentu sebagai seorang anak lelaki kita mengimamkan jenazah dia. Ya, kita yang kebumikan dia, tuan-tuan. Kita yang membaca suratul kahfi pada malam Jumaat dan hadiahkan, ya, kita kata pahala kepada mak ayah kita. Ya, kita buat sumbangan-sumbangan yang baik, ya. Wakaf dan wakaf perigi contoh, antara yang terbaik lah. Wakaf air kan, itu antara yang terbaik. Mak ayah dah meninggal, ya, kita wakaf perigi RM1,500 contoh, di mana-mana tempat seluruh dunia lah, ya, sudah tentu lain. Untuk lanjut tu tuan-tuan kena tanya PMP lah, sebab dia ada banyak projek di luar negara, di Afrika terutamanya, ya. Jadi apa kita buat, ya, kita wakaf perigi. Selama mana air tu diguna pakai untuk kebaikan, kita dapat pahala, ya. Begitu juga apa lagi, tuan-tuan, apa sajalah, ya. Mak ayah kita punya kawan-kawan lama yang masih hidup, ya, yang mungkin dah uzur di hospital, di rumah dan sebagainya, kita datang ziarah, ya, kita eratkan balik hubungan silaturahim kita dengan mereka. Jadi itu benda-benda yang kita boleh buat setelah mak ayah kita meninggal. Ya, wakaf tu paling besar lah, tuan-tuan, ya. Masa dia hidup, ya, kita bawa, kita jumpa dia, tuan-tuan, bawa dia pergi apa itu, ya, bawa pergi umrah lah, tuan-tuan, paling kurang, tuan-tuan, ya. Kita dah bawa dia pergi Yogyakarta, dah bawa dia pergi Ho Chi Minh, dah bawa dah. Tapi umrah tuan-tuan belum bawa lagi. Tuan-tuan pimpin, jangan lepaskan dia pada orang lain. Ya, kita pimpin dia, kita bawa dia. Terutamanya kalau dia dah uzur, kita tolak dia. Oh, itu satu kepuasan, tuan-tuan. Kita yang tolak dia. Ya, kita tolak dia keliling, ya, kita baca mak, ya, jaga bahu kita kata, ya, sebab tengah tawaf. Baca apa ni, ya, kita pun ajarkan dia. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, kita minta, tuan-tuan, ya, Allahumma ja'al umratan makbulatan, minta, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh bawa dia, boleh bimbing dia, boleh suap makan dia. Allahu akbar. Itu antara benda-benda yang masa dia masih hidup, tuan-tuan, kita akan menyesal nanti kalau dia meninggal, kita tak sempat buat benda-benda tu, tuan-tuan.
Ya, tuan-tuan yang masih ada mak ayah lah. Ya. Kalau yang sudah tak ada, kita buat macam tadi lah. Wakaf lah tuan-tuan. Kita ada duit wakaf. Wakaf perigi terutamanya tuan-tuan. Ya. Di Palestin kita tengok nanti. Ya. Lepas pada peperangan selesai nanti insya-Allah ya akan banyak masuk ya permintaan untuk buat balik kilang roti, ya, buat balik apa ni kilang susu, buat balik apa lagi tuan-tuan ya, apa ni apa kita panggil tadi ya, benda-benda yang berkait dengan air lah terutamanya ya. For the time being memang tak boleh buat perigi lah ya, kena hantar air mineral lah pasti ya, tapi akan datang, cuba kita tengok. Benda-benda begitu kena buat dan itulah yang Nabi ajar. Ya, hubungan Nabi ya dengan Khadijah walaupun Khadijah dah meninggal dunia. Ketika Nabi menyembelih kambing, Nabi bagi tahu pada Aisyah untuk bagi sebahagian daging kambing itu kepada orang-orang tertentu. Sehingga Aisyah ya tanya, ya pasal apa kena bagi kat orang ni? Ya, Nabi kata dulu ya ketika Khadijah masih hidup, Khadijah ada hubungan baik dengan mereka. Ya, maka mengapa kita tidak meneruskan silaturahim dengan mereka? Baru Aisyah faham. Ya, jadi maksudnya itu akhlak yang Nabi tunjuk tuan-tuan. Selesai ya. Apabila kamu meneliti sifat kesempurnaan yang tidak boleh diusahakan, memang tak boleh diusahakan. Contoh ya, kita kata Nabi Mr. Perfect. Ya, raut wajah Nabi, ya, Nabi punya facial expression. Orang tengok pun selesa, suka tuan-tuan, ya. Senyuman Nabi, cara Nabi berjalan, ya, Nabi bercakap. Yang itu benda-benda yang bersifat apa kita panggil itu nature tuan-tuan, ya, by nature. Ya, memanglah Allah cipta betul. Tapi yang by nature kita boleh usahakan. Nature tak boleh tuan-tuan ya. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Kita dilahirkan di Malaysia sebagai seorang Melayu. Ya, itu ada kelebihan lah dah tentu, ya. Jadi dalam bab tadi, ya, kamu akan mendapati Rasulullah dilingkungi dengan semua jenis sifat yang baik. Tak ada pilihan tuan-tuan. Memang Nabi yang terbaik. Ada soalan silakan, ada apa-apa tuan-tuan? Sebelum kita sambung, silakan. Ada soalan di ni ke? Di chat ke? Okey ya. Jadi kalau apa ni Syekh Jibril ya Ar-Rumani ya. Jadi woman around the messenger ya, mungkin dia guna terjemahan daripada kitab ya yang dikarang oleh Ustaz apa ni Amru Khalid ya, ataupun oleh Syekh apa antaranya. Ya, dipanggil An-Nisa Haulan Nabi ya. Wanita-wanita yang berada di sekitar Nabi, isteri-isteri Nabi, puteri-puteri Nabi, wanita-wanita bangsawan ya daripada Mekah dan Madinah ya. Mungkinlah Ustaz tak tahu dia pakai kitab apa nanti, tapi mungkin ya itu maklumat daripada Sister Shima kita. Ya. Okey, ada lain silakan, ada apa nak tanya tuan-tuan? Ya. Jangan Ustaz, ya. Ustaz, saya nak tanya tentang antara doa mustajab adalah doa musafir. Ya. So, adakah semua jenis musafir tu makbul doa ataupun macam mana Ustaz? Musafir yang halal lah ya, yang harus. Ya, musafir untuk pekerjaan harus. Ya, musafir untuk menziarahi jenazah contoh ataupun menziarahi orang sakit ya, itu antara tuntutan lah, itu jadi sunnah lah. Jadi musafir yang dilakukan ya dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik ya, itu termasuk ya musafir yang doanya mustajab. Bergantung pada ni ya, kalau dia nak pergi buat maksiat itu tak termasuklah. Ya, maknanya kita kena tengok tujuan dan matlamat musafir yang kita buat tu. Okey. Okay, Ustaz, satu lagi nak tanya pasal apa ni? Apa takarub? Taqarrub ya. Takarub tu dia termasuk ibadah wajib dan sunat ke macam mana Ustaz? Apa saja yang mendekatkan diri pada Allah. Apa sahaja yang taqarrub maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Sama ada dia perkara wajib dah tentulah ya, dan perkara-perkara sunat. Terutamanya perkara sunat lah. Sebab wajib ni memang kita dah buat. Ya, perkara-perkara sunat tu macam ya solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah ya, dan buat pada tahap maksimum ya. Kalau boleh maksimum. Ya. Maknanya qabliyah zuhur tu jangan 2 lagi lah, 4. Ba'diyah zuhur pun jangan 2 lah, 4 juga ya. Sebab lagi pun dalam kitab Bulughul Maram disebut kan, man solla, sesiapa yang sembahyang arba'an, siapa yang solat 4 rakaat ya qabla zuhri ya wa ba'daha ya, sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, haramallahu, maka Allah haramkan baginya jasadnya tuan-tuan, dalam hadis lain disebut ya daripada api neraka ya, alan nar ya. Jadi Allah haramkan dia daripada disentuh oleh api neraka. Jadi kita nak dapat apa ni package macam tu, package ya, kita kata dia panggil apa istilahnya, dia panggil apa ni fireproofing tuan-tuan ya. Fireproof. Nak dapat fireproof tu kita kena buat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas.
Orang lelaki kena segeralah, ya, macam hari ni kita kata masuk Zuhur pukul 1. Ya, kalau ustaz agak kelang kabut sikitlah, ya, maknanya on the dot kita habis je kelas pukul 1 kena azan lah, ya, azan terus ambil wuduk terus qabliyah Zuhur, jangan lambat. Ya, qabliyah Zuhur di rumah kalau macam ustaz ni, kemudian kena start kereta kena cepat pergi masjid lah. Ya, kalau tidak kita terlambat nanti. Mungkin masbuk, tak apalah nak buat macam mana kan, ya. Sebab kalau boleh jalan kaki ke masjid senang, ya, tapi tak boleh, ya. Boleh tapi lambatlah. Memang nak kena naik kenderaan kita kata, ya. Jadi jangan lepaskan peluang-peluang begitu. Ini semua adalah taqarrub ilallah. Ya, qabliyah Zuhur, ya, qabliyah Zuhur 4, ba'diyah Zuhur 4 ni antara yang kita kena buatlah. Ya, qabliyah subuh kita dah tahu dah 2. Jadi rawatib ni jangan tinggal, ya. Kita biasakan dalam kehidupan kita, ya. 12 rakaat siang jangan tinggal. 12 rakaat siang. Ya, 12 rakaat siang tu maknanya 2 subuh, 4 qabliyah Zuhur, 4 ba'diyah Zuhur. Ya, dah 10 dah. Ya, asar dia tak ada yang muakkadah. Qabliyah ba'diyah tak ada. Jadi kita make sure ba'diyah maghrib kita 2 rakaat. Jadi kalau kita boleh buat 12 rakaat siang saja, ya, sebab isyak tu malam. Maghrib masih siang, ya, sebab mega merah belum hilang. Jadi kalau kita boleh buat, ya, maka kalau kita tertinggal tahajud pun malam tadi, kita dikira sudah, ya, dapat menggantikan kelebihan tahajud malam tadi. Dia tak ada qada tahajud, tak ada. Ya, tetapi 12 rakaat yang dibuat pada siang hari, starting from subuh, qabliyah subuh sampailah ba'diyah maghrib, dia sudah, ya, kita kata seolah-olah menggantikan apa yang kita tertinggal pada malam tadi, tuan-tuan. Okey, ya, itu antara perkara yang taqarrub ilallah. Puasa sunat semua ni, betul lah, baca Quran dengan makna, ya. Kemudian benda-benda lain lah yang boleh kita buat dalam kehidupan ni banyak, tuan-tuan. Ya, yang Ustaz sebut tu segelintir saja. Ya, benda-benda basic yang selalu kita abaikan. Terutamanya qabliyah dan ba'diyah Zuhur ni, ya. Ramai orang tertinggal qabliyah Zuhur. Macam orang perempuan kita tak ada kelang kabut nak pergi masjid. Tuan-tuan make sure tuan-tuan boleh buat 4 sebelum, ya, dan 4 selepas. 4 selepas bagi orang lelaki tak ada hal. Tapi 4 sebelum tu kadang-kadang tak sempat. Ya, sebab apa? Sebab kita nak kejar takbiratul ihram bersama imam. Tapi tak apalah, mana yang kita usahakan boleh kita buat, kita buat. Okey, ya. Terdapat banyak asar. Asar makna apa? Asar maknanya sesuatu yang ditinggalkan. Maksudnya contoh teladan yang telah ditunjuk oleh Nabi dan para sahabat. Tetapi asar ni kebanyakannya para sahabat lah. Ya, sebab kalau Nabi kita panggil hadis kan. Sama ada hadis qauli, perkataan Nabi, hadis amali, perbuatan, atau hadis takriri. Takriri maknanya endorsement daripada Nabi. Ya, sahabat buat, Nabi endorse. Ya, bila Nabi buat, itu hadis amali. Bila Nabi cakap, hadis qauli, perkataan. Amali, perbuatan. Takriri, Nabi endorse. Nabi tak buat, tapi Nabi endorse. Ya. Jadi yang masyhur, yang menceritakan kecantikan bentuk tubuh badan Nabi. Ya, jadi asalnya sebab para sahabat yang tengok. Ya, Nabi tak puji diri kan, tapi sahabat tengok. Ya, macam tadi Ustaz sebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Pada malam bulan purnama, tengok bulan, tengok Nabi, oh, Nabi lagi indah, lagi handsome, lagi lawa. Ya, jadi benda-benda begitu adalah asar sahabah. Sahabat tengok dan mereka cerita, ya. Bentuk tubuh badan Nabi sebagai contoh. Macam mana Nabi berjalan, ya. Nabi berjalan dalam keadaan tidak terlalu cepat tapi tidak lambat. Ya, tidak apa kita panggil, tidak ambil masa, ya. Maknanya Nabi itu macam orang yang menuruni bukit. Maknanya tidak lambat, ya. Agak laju juga Nabi berjalan, ya. Kemudian keserasian anggota yang begitu indah, ya. Tubuh badan Nabi itu cantik, kita kata hidung Nabi, mata Nabi, pipi Nabi, ya. Apa kita panggil janggut misai Nabi dan sebagainya, ya. Itu memang dilahirkan dengan benda tu, ya. Itu nature lah. Rasulullah seorang yang mempunyai warna kulit yang berseri, ya, mata yang hitam besar, sangat hitam, mata yang besar dan menarik. Mata putihnya terdapat warna kemerah-merahan, bulu mata yang tebal, panjanglah kalau nak cerita, ya. Ini detail lah, ya. Jadi tulang yang besar, lengan dan hastanya besar, tapak tangan dan kaki yang lebar, jari-jari yang panjang, dadanya berbulu, ya. Walaupun tidak terlalu lebat, ya, ketinggian yang sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Walau bagaimanapun, apabila seseorang yang dikatakan tinggi berjalan bersama Rasulullah, baginda kelihatan lebih tinggi. Ini Allah buatlah, tuan-tuan. Nabi tidak terlalu tinggi, tapi tidak rendah. Tapi kalau ada orang tinggi berjalan dengan Nabi, nampak macam Nabi lebih tinggi daripada dia. Ya, macam tu, ya, contoh dia. Kemudian apa? Walau bagaimanapun, ya, baginda juga mempunyai rambut di antara ikal dan lurus, tidak terlalu berketak-ketak, ya, ikal dan tidaklah lurus. Ya, dan Nabi biasa memanjangkan rambut sampai ke bahu sebagai contoh. Ya, terutamanya pada musim sejuk.
Ya, tapi kita sepanjang tahun panas tuan-tuan. Jadi tak sesuai lah rambut panjang. Ya, jadi kena pendek lah sikit. Kita tu sesuai dengan suhu iklim kita di Malaysia kan. Nabi kalau musim sejuk agak panjang sikit ya sampai ke bahu. Sebab itu ya tuan-tuan tengok di YouTube ya ada orang bersihkan, mandikan rambut Nabi pada setiap tahun. Ya dibuat di stadium tertutup. Ya di negara Arab lah, Ustaz tersebut negara mana kan. Ya, nanti tuan-tuan carilah. Ya, rambut Nabi panjang betul tuan-tuan. Ya. Sedangkan bila kita belajar dalam kitab sirah, cerita Nabi buat haji, Nabi suruh ya Nabi bagi pada siapa pada bapa apa ni siapa Anas bin Malik ya Abu Talhah Al-Ansari kan ya Abu Talhah Al-Ansari bapa angkat Nabi bapa tiri apa ni Anas bin Malik ya yang nama sebenarnya ialah siapa namanya ya namanya ialah apa ni Zaid bin Sahal ya Zaid bin Sahal ya tuan-tuan ambil maklum ya Zaid bin Sahal yang dipanggil sebagai Abu Talhah ya Abu Talhah bukan Abu Qatadah ya Abu Talhah Al-Ansari bapa tiri kepada Anas bin Malik ya setelah bapa Anas Malik tak masuk Islam ya maka terfasahlah hubungan Ummu Sulaim ya dengan suaminya habis iddah dia berkahwin dengan Abu Talhah orang kaya Madinah yang mempunyai kebun-kebun tamar yang luas ya yang berbau harum ya apa ni grade apa triple A punya tuan-tuan ya. Jadi Abu Talhah ni masa Nabi buat haji ketika Nabi bercukur ya sebahagian besar rambut Nabi itu diberikan kepada Abu Talhah dan Abu Talhah membahagi-bahagikannya kepada para sahabat yang ada di situ ya. Jadi sahabat yang buat haji bersama Nabi dirakamkan oleh Syekh Mubarak Furi adalah 144,000 ada dua riwayat kan. 124 atau 144 ramai tuan-tuan. Jadi maknanya yang dapat tu sikitlah ya. Dan rambut yang Nabi cukur tidaklah panjang sangat ya kan. Kalau panjang pun sekadar apa ni tahap bahu menutup telinga sikit ya kita kata. Macam mana boleh rambut Nabi tu panjang betul dalam YouTube tu kalau kita tengok. Sebab tu para ulama sebahagiannya menafikan itu rambut Nabi. Ya, sebab dia kata rambut Nabi ni walaupun Nabi dah wafat, rambut tu hidup balik ada. Ya. Rambut Nabi macam rambut orang lain juga tuan-tuan. Dari segi sifat, bila dah tertanggal, bila dia bercerai daripada tubuh Nabi, maka dia tak memanjang dah. Jadi maknanya rambut siapa tu tuan-tuan. Ya, benda tu dibuat secara live. Ya. Orang datang ambil tiket. Ya. Siapa yang nak ambil sikit sebanyak pun kena bayar. Dah jadi komersial lah tuan-tuan. Jadi benda-benda tu kita kena ambil maklum lah. Ya. Jangan mudah percaya tuan-tuan. Ya. Sebab banyak orang, banyak scammer tuan-tuan. Jadi baginda mempunyai leher yang terbaik dan tidak terlalu gemuk, tidak mempunyai muka bulat ya, yang kecil, berbadan tegap, tidak gemuk dan mudah bergerak. Jadi Nabi ni very athletic. Ya, tidaklah kita kata macam kita ustaz-ustaz lah. Ya, termasuk saya lah tuan-tuan, ya, mana kurang berjalan. Berjalan juga tapi jarang. Ya, jarang berjalan, jarang berinteraksi dengan bumi tuan-tuan. Ya, tak berkebun ya, kita kata tak menyabit, tak apa, semua kalau nak buat pun upah orang untuk datang mesin rumput. Pandainya kita boleh buat sendiri. Ya, jadi walaupun ada tanah sikit sebanyak tapi tak menanam, kita kata, ya. Jadi banyak habis masa dengan benda lain lah, ya. Walaupun nak bagi alasan tu boleh lah kan, tapi pasal apa sekali-sekali tak buat? Ya, pasal apa tak cycling, ya, mungkin apa kita panggil kalau tak jogging pun maknanya brisk walking kan, ya. Jadi kurang lah, ya, bila kurang tu badan naik lah tuan-tuan, ya, nak buat macam mana kan? Memang macam tu, ya. Jadi kita kena berubah lah, cuba ubah kita punya lifestyle kita. Makan sebagai contoh ya. Makan tu jangan terlalu banyak, mungkin kontrol lah sikit. Ya, kena ganti dengan quinoa ke ya ataupun ganti dengan konjac ke apa semua sebagainya. Maknanya tu kita kena ambil maklum lah benda-benda macam tu. Ya, kita kena waspada ya supaya kita tak kena macam-macam penyakit. Penyakit memang senang datang. Nak hilang tu payah ya. Jadi sebagai pendakwah sebagai contoh, ya, ustaz-ustaz sebagai contoh kena tunjuk contoh yang baik. Tapi kadang-kadang kita pun tak boleh nak bagi contoh yang baik. Mungkin cakap benda, lagi-lagi macam ustaz mengajar sirah. Ya, kita ajar akhlak Nabi, ajar kehidupan Nabi. Tapi sebahagian daripada apa yang Nabi ajar kita pun tak boleh nak buat. Tapi mana-mana yang kita mampu buat, semua kita jangan tinggalkan tuan-tuan, ya. Kita tak boleh buat semua tapi jangan tinggal semua, ya. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan ikut contoh Nabi ini kita tahu, ya. Sebanyak mana yang kita boleh tiru, kita tiru. Ya, mungkin tak boleh ikut footstep Nabi 100%, tapi the best that you can do tuan-tuan. Ya, kena buat. Okey, ya, Al-Bara' bin Azib ini sahabat Nabi yang banyak bertanya tentang hari kiamat, banyak tanya tentang syurga neraka, ya, Al-Bara' bin Azib. Aku belum pernah melihat orang yang mempunyai jambang hitam dihiasi dengan warna yang lebih cantik daripada jambang Rasulullah. Ini dia puji Nabi. Ya, Abu Hurairah berkata, aku tidak mendapati seseorang yang lebih cantik daripada wajah Rasulullah, seolah-olah matahari memancarkan sinarnya. Apabila baginda ketawa, maka sinar wajahnya kelihatan di dinding sekelilingnya. Jadi ini benda-benda yang
Ya, kita tak boleh tiru lah tuan-tuan. Boleh senyum lah, ya, tapi tak boleh tiru macam tu. Dalam hadis Ibnu Abi Halah, ya, Ibnu Abi Halah, kita tengok siapa dia, kita perkenalkan, ya. Ibnu Abi Halah namanya Hindun, tapi dia bukan Hindun perempuan, ya. Hindun ni nama untuk lelaki dan perempuan. Dia dua-dua boleh, tuan-tuan. Ya, dia unisex. Ya, boleh Hindun perempuan, Hindun antaranya isteri Nabi, kan. Salah seorang isteri Nabi nama Hindun. Siapa Kak Nomah, ya, isteri Nabi yang nama Hindun, siapa tu? Hindun tu mana? Siapa dia tu? Ummu siapa tu? Hindun. Ummu Salamah. Ya, Hindun. Ummu Salamah. Ya, jangan tertukar dengan Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah Ramlah. Ya, Ummu Salamah adalah Hindun. Beliau adalah anak pada Abi Umayyah, ya. Dia daripada Bani Makhzum, dia sepupu kepada Abu Jahal. Ya, isteri Nabi, ya, Ummu Salamah, ya, bukan Ummu Sulaim, ya. Ummu Sulaim tadi mak pada Anas bin Malik. Ummu Salamah binti Abi Umayyah, beliau adalah daripada Bani Makhzum dan bapa dia dengan bapa Abu Jahal adik-beradik. Ya, bapa dia, bapa Abu Jahal, bapa Khalid bin Al-Walid adik-beradik. Jadi mereka semua adalah sepupu, ya. Tetapi Abu Jahal tak beriman, Ummu Salamah beriman, kahwin dengan Nabi. Ya, jadi itu Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah, ya, beliau apa kita panggil, ya. Beliau dipanggil sebagai Ummu Salamah, ya, tetapi nama sebenarnya Hindun. Tapi kalau Hindun lelaki adalah siapa tuan-tuan? Ya, adalah Hindun anak pada Abu Halah. Ya, beliau adalah anak pada Khadijah daripada perkahwinan terdahulu. Ya, dia suami awal Khadijah dulu, ya. Jadi namanya Hind. Sebab tu Khadijah dipanggil Ummu Hind. Hindun adalah anak lelaki pertama Khadijah daripada perkahwinan dengan suami pertamanya. Ya, jadi suami pertamanya dipanggil Abu Halah. Ya, Abu Halah At-Tamimi daripada Bani Tamim, ya. Jadi Tamimi, ya, Bani Tamim. Bani Tamim ni kalau kita nak tengok dia bukan daripada Mekah lah, Bani Tamim bukan, di luar. Ya, Bani Tamim ni orang Qatar, tuan-tuan, ya, Qatar. Qatar tu Bani Tamim, ya. Mereka bermazhab Hambali, ya. Tapi kalau dia Bani Taim Quraisy. Jadi yang ni nak kena check baliklah, ya, sama ada di Bani Taim, ya, Taimi ataupun Tamimi, lain tuan-tuan, jauh tu. Jauh beza. Ya, kalau Bani Taim itu adalah keturunan Quraisy, ya. Satu kabilah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Hindun bin Abi Halah, ya, At-Tamimi anak Khadijah bin Khuwailid, hasil perkahwinan dengan Abi Halah. Ya, Abi Halah tu suami pertama Khadijah. Hindun adalah anak tiri Rasulullah. Ya, dan beliau besar di rumah Khadijah. Maknanya ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi masuk ke rumah Khadijah, Hindun ada bersama-sama. Maknanya Nabi punya anak, ya, bukan sekadar anak daripada 6 orang daripada Khadijah semata-mata, tetapi juga ada anak tiri yang hidup serumah. Jadi beliau juga antara yang masuk Islam, ya, yang menyokong dakwah Nabi. Cuma tak popular lah, ya, anak Khadijah ni tak popular. Seperti mana anak lelaki Nabi yang Allah wafatkan sejak kecil, kan, ya, sebelum umur 2 tahun dah wafat. Kerana Allah tak nak, ya, mereka nanti dilantik menjadi pengganti Nabi dan menyebabkan, ya, penggantian tu menyebabkan orang kata jawatan Nabi dan Rasul, jawatan khalifah ni diwarisi. Jadi nak elak benda tu. Seperti mana Umar tidak melantik, tidak mencalonkan anak dia Abdullah bin Umar atau adik iparnya, ya, Sa'id bin Zaid sebagai calon khalifah. Orang tanya dia tak nak. Cukuplah, ya, Umar seorang saja yang pegang jawatan khalifah di kalangan keluarga Umar. Yang lain tak perlu, ya. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan? Nama sebenar Abu Halah ialah Nabbas, ya, bin Zurarah. Nabbas bin Zurarah ni suami pertama Khadijah. Hindun memiliki kefasihan dan balaghah. Maknanya dia bercakap ni hebat. Ya, fasih dia, fluent dia, tuan-tuan. Dan balaghah maknanya dia punya kita panggil knowledge, ya, in terms of dia punya linguistic, ya, ability dia hebatlah. Ya, penggunaan perkataan dia punya kita panggil, dia gunakan frasa, ya, dia gunakan kita panggil istilahnya, ya, dia gunakan idiomatic expression, ya. Jadi benda-benda tu hebatlah dia. Beliau telah menyifatkan Nabi dengan baik dan teliti sebagai bapa tirinya. Imam At-Tirmizi, ya, Imam Al-Baghawi dan Imam At-Tabrani, ulama hadis, ya. Imam Tirmizi daripada Uzbek, ya, Imam At-Tabrani daripada Tabariyah, ya, dekat Palestin sana, Tasik Galili, tuan-tuan, ya, tasik yang dikeringkan nanti oleh Ya'juj dan Ma'juj, ya. Biasa kalau ustaz bawa jemaah kita pergi ke sana, kita akan sampai ke Tabariyah ni. Tabariyah ni maknanya tasik, ya, yang ada seorang imam besar, dia namanya Imam At-Tabrani, berasal daripada situ, tuan-tuan, ya. Dan kawasan yang Allah lahirkan pengikut Hawariyun Nabi Allah Isa AS, ya.
the 12 disciple ataupun the 12 apostle tu. Antaranya Peter lah, ya. Jadi Peter, ya, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Butrus. Butrus tu adalah salah seorang daripada pengikut, ya, kanan Nabi Allah Isa alaihissalam yang berdakwah dan akhirnya dibunuh. Kita tahulah semua 12 pengikut Nabi Isa tu kebanyakannya dibunuh. Kebanyakannya crucified, tuan-tuan. Sama ada beheaded, ya, dipenggal kepalanya, ataupun mereka dibunuh, ya. Termasuklah di negara yang baru kita lawat baru-baru ni, ya, di Armenia, ya, dan Georgia, termasuk di Azerbaijan. Ya, para pengikut ada 4 atau 5 orang, ya, di kalangan Hawariun yang sampai ke bumi Caucasus, Armenia, ya, dan juga Georgia, termasuk Azerbaijan, dan mereka dibunuh di sana, tuan-tuan, ya, peringkat awal. Sebab mereka orang sana tu asalnya pagan, ya, mereka menyembah berhala. Ya, hanya pada tahun yang ke-300 Hijrah nanti, 300 Masihi, tuan-tuan, ya, baru mereka memeluk Islam. Baru Islam maknanya memeluk Kristianiti lah, ya, pada waktu tersebut. Okey, tuan-tuan, ya, itu cerita dia. Jadi dia juga cerita tentang Nabi, ya, sebab dia duduk serumah dengan Nabi. Mungkin kita selama ni tak perasan, kita anak Khadijah, anak tiri Nabi pun duduk serumah, ya, tuan-tuan, duduk serumah. Berperang bersama tentera Ali dalam peperangan Jamal, ya, Al-Isabah. Al-Isabah ni kitab karangan Ibnu Hajar, ya, belum ada terjemahan, ya, cerita tentang salah seorang anak tiri Nabi yang merupakan anak sulung lah, ya, kepada anak sulung lelaki pada Khadijah, yang kita panggil sebagai Hind, ya. Dan beliau adalah sumber maklumat kepada para sahabat. Sahabat nak tanya tentang Nabi Hasan dan Husin sebagai cucu Nabi, ya, sebab ketika Nabi wafat, Hasan baru berusia 7 tahun. Jadi 7 tahun tu maknanya kecil sangat, tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana tu dia tanya pada Hind. Tanya, ya. Hindu ni mana pak saudara dia lah. Dia tanya, ya, adakah Nabi ni macam ni, macam ni. Nabi masa di rumah dulu macam mana? Nabi makan apa, ya? Nabi keluar rumah pukul berapa, ya, contoh. Pukul tak adalah, ya, waktu bila kita kata, ya, awal-awal pagi atau bagaimana? Macam mana Nabi dengan Khadijah di rumah. Jadi cerita-cerita tu datang daripada Hind, ya, dan ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga, tuan-tuan. Okey, ya, jadi kalau kita tengok, ya, pada poin di sini Abu Halah, ya, ada menyebut wajahnya berseri sebagaimana berserinya bulan ketika purnama. Ketika mengakhiri sebutan mengenai sifat Rasulullah, ya, Sayyidina Ali berkata, sesiapa yang melihat sebentar lalu, dia akan gerun kepadanya. Sesiapa yang bergaul dengan Nabi dalam keadaan mengenalinya, dia akan menyayangi Nabi. Mula-mula kalau musuh tengok, gerun musuh. Ya, lari mereka daripada medan perang, tak sanggup. Ya, Nabi belum sampai mereka dah lari seperti mana dalam perang Tabuk. Ya, tetapi siapa yang mengenali Nabi mesra, ya, dan akan dapati Nabi sangat penyayang. Mereka yang menggambarkan sifatnya akan berkata, aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya sebelum dan selepasnya, tuan-tuan. Okey, ya, kita berhenti di situ. Kalau ada soalan silakan, ya, Ustaz jawab. Kalau mana yang Ustaz mampu jawab silakan. Ada apa? PMP ada apa? Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal implan tu, apa hukumnya, Ustaz? Sebahagian para ulama tidak membenarkan. Seperti mana implan rambut. Ya, sebahagian besar tidak membenarkan, ya. Mana tanam tak, implan tak boleh. Ya, implan benda lain boleh, ya, tapi gigi tak boleh, ya. Ataupun kita kata rambut, ya. Itu ada perbincangan lah, tapi sebahagian besar Ustaz tengok kebanyakannya tidak membenarkan. Tapi kalau tuan-tuan ada maklumat daripada mana-mana fatwa, nanti share lah, ya. Kena share lah. Okey, ada lain silakan. Just some announcement lah daripada PMP. Ya, ya. InsyaAllah kami 19 orang akan bertolak ke Spain 19, pada hari Sabtu ni. Ya, 19 insyaAllah. Kita akan menziarah beberapa tempat yang paling utamanya di Serbia itulah Al-Andalus. Ya, ya. And on the way back akan tinggal di Kampung buat umrah, dan kita we will meet up orang-orang daripada tiga beranak lah daripada Colombia, yang our contact person dekat Bogota. Ya, ya. And in Bogota, these three anak beranak ni sangat, Masya Allah, sangat hebat kerja-kerja dakwahnya. Every week ada saja orang bersyahadah di sana. Jadi dia orang perlukan Quran translation because they do street dakwah every week. And also they are in the process of
completing satu markas untuk saudara-saudara baru dan juga ahli-ahli keluarga mereka yang belum Islam lagi. Yang that markas tu diperlukan lebih kurang $25,000 lah. Di sesiapa berhajat untuk mewakafkan harta untuk tujuan ini, dijemputlah boleh contact any one of us ataupun masukkan aja ke dalam PMP punya account. Reference dia would be Colombia lah. Itu saja. So, berapa balik bila touchdown di KL? The group will touch down on the 16th. Tapi saya suami dan anak stay on a few days lah sebab nak duduk dengan anak di Jeddah kan. Okey. InsyaAllah selamat pergi balik dengan selamat. InsyaAllah fi amanillah. Kita doakan kebaikan dan siapa yang sudi menderma sila terus ke PMP berhubung. Sekadar tu terima kasih pada PMP semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama Assalamualaikum, jazakumullah khairan khatirah Ustaz dan Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullah khairan.